Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Hobi Menjadi Wang. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Hobi Menjadi Wang ini terdapat pada muka surat 176 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 4.3.2 mengubah suai cerita dengan bahasa yang indah dan santun secara separa berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudaharaan, murid akan dapat mengubah suai sebuah cerita daripada kisah bakal usahawan arnab kepada bakal usahawan ikan pelaga dengan bahasa yang indah dan santun secara separa berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif. Kedua, mendraft dan menghasilkan sebuah penulisan tidak berformat dengan menggunakan bahasa yang indah dan santun mengenai kisah bakal usahawan ikan pelaga. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mengubah suai sebuah cerita daripada kisah bakal usahawan arnab kepada bakal usahawan ikan pelaga dengan bahasa yang indah dan santun secara separa berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif. Kedua, murid berjaya mendraft dan menulis sebuah penulisan tidak berformat dengan menggunakan bahasa yang indah dan santun mengenai kisah bakal usahawan ikan pelaga secara berperenggan. Murid-murid, apakah hobi yang boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan seseorang? Ya, tentunya pelbagai hobi yang boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan seseorang. Lihat di sini Cikgu Afan kongsikan kepada murid-murid mengenai hobi yang boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan, iaitu Cikgu Afan mengambil maklumat ini daripada berita sinar secara dalam talian, iaitu yang bertajuk Keladi hiasan jana pendapatan tambahan. Lihatlah keratan akhbar tersebut di bawah itu. Temerloh hobi seseorang kerani menanam pokok keladi hiasan bertukar menjadi pendapatan tambahan buat dirinya apabila tanaman hiasan itu menjadi kegilaan orang ramai. Lihatlah di sini ya, seseorang itu yang pada asalnya hobinya iaitu menanam pokok keladi hiasan, akhirnya pokok keladi itu membiak dan dijual kepada orang ramai kerana orang ramai sudah pun meminati keladi hiasan tersebut. Lihatlah di situ ya, pengusaha keladi hiasan tersebut yang bernama Nurzihan Ahmad, umurnya 42 tahun dari Sungai Kepong, Lancang, berkata dia tidak menyangka pokok keladi hiasannya itu mendapat sambutan dan berjaya meraih pendapatan sehingga mencecah RM2,000 sebulan apabila ada pelanggan yang sanggup datang dari luar Pahang. Lihatlah di situ ya. Untungnya pengusaha pokok keladi hiasan seperti beliau itu. Tentu murid-murid ada hobi tersendiri untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan. Seterusnya, kita beralih kepada maklumat di sebelah kanan itu mengenai hobi membelah kucing akhirnya dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan. Oleh itu, tentunya kucing yang dijual ini merupakan baka daripada baka yang berkualiti seperti kucing Parsi dan juga baka British Shorthair. Jadi di sini kucing-kucing tersebut membiak dan anak-anaknya itu akan dijual kepada
orang yang mahu membelinya. Pastinya harga kucing tersebut harganya tentunya mahal dan bagi mereka yang berkemampuan untuk membelinya, tiada sebarang masalah. Jadi di sini, seseorang itu dapat menjana pendapatan melalui hobinya sama seperti iaitu penanaman pokok keladi hiasan tadi. Oleh itu, kita hendaklah bijak untuk mempromosikan ataupun memasarkan produk yang mahu dijual itu di pelbagai platform seperti menggunakan media sosial sama ada menggunakan Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp maupun Telegram supaya produk yang mahu dijual oleh seseorang itu dapat menguntungkannya dan dapat melariskan produk jualannya itu. Diharapkan murid-murid dapatlah mencontohi sikap mereka ini iaitu jadikan sebagai hobi untuk menjana pendapatan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan cerita mengenai kisah bakal usahawan arnab dengan sebutan dan intonasi yang betul. Farisha sangat suka akan arnab. Ayahnya telah membelikan Farisha sepasang arnab. Pada masa lapang, Farisha bermain-main dengan arnab tersebut. Ayah dan abang Farisha membina sangkar di belakang rumah mereka. Farisha dan ibu memberi arnab makanan dan membersihkan sangkar arnab. Arnab milik Farisha membiak dengan cepatnya. Bilangan arnab belaan Farisha semakin banyak. Bahagian belakang rumahnya penuh dengan sangkar arnab. Farisha mengambil gambar arnab-arnab yang comel itu dan memuat naiknya dalam Instagram. Keluarga Farisha tidak menyangka bahawa ramai peminat arnab menghubungi Farisha. Mereka ingin membeli arnab-arnab milik Farisha. Farisha menjual arnab tersebut dengan harga yang berpatutan. Sejak itu, barulah Farisha sedar bahawa hobinya itu mendatangkan wang. Dia berharap agar dapat menjadi usahawan arnab pada suatu hari nanti. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kisah mengenai bakal usahawan arnab ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mendraft cerita untuk mengubah suai cerita daripada kisah bakal usahawan arnab kepada bakal usahawan ikan pelaga dengan menggunakan bahasa yang indah dalam bentuk jadual. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang kedua ini, murid perlu mendraft cerita untuk mengubah suai cerita daripada kisah bakal usahawan arnab iaitu wataknya Farisha kepada bentuk cerita yang baharu iaitu bakal usahawan ikan pelaga iaitu wataknya Amira dengan menggunakan bahasa yang indah. Oleh itu, jangan risau murid-murid. Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk mendraft cerita iaitu daripada kisah bakal usahawan arnab kepada bakal usahawan ikan pelaga. Oleh itu, kita lihat gambar yang pertama di sini adanya maklumat iaitu Amira. Yang kedua, sepasang ikan pelaga dan bermain-main. Oleh itu, kita lihat ayat yang sesuai untuk menjelaskan maklumat tersebut iaitu contohnya Amira amat menyukai ikan pelaga. Lihat di situ, dalam ayat tersebut, Cikgu Afan telah pun menggunakan maklumat iaitu watak Amira dalam ayat tersebut. Oleh itu, kita lihat ayat yang kedua dengan menggunakan maklumat yang kedua, sepasang ikan pelaga. Oleh itu, contoh ayatnya, ayahnya telah membelikan Amira ...
Jadi, murid lengkapkan sahaja ayat yang kedua ini dengan menggunakan maklumat yang kedua tersebut. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, maklumat yang ketiga, bermain-main. Contoh ayat untuk menjelaskannya di situ. Pada setiap hari, Amira ... dengan ikan pelaga tersebut dan sangat mengambil berat terhadap ikannya itu. Jadi, ayat yang ketiga ini murid lengkapkan sahaja dengan menggunakan maklumat yang telah dinyatakan di situ. Dalam ayat yang ketiga ini, Cikgu Afan telah menggunakan bahasa yang indah iaitu peribahasa, iaitu simpulan bahasa ambil berat. Maksud ambil berat di sini ialah seseorang itu bertanggungjawab ataupun seseorang itu memberi perhatian sepenuhnya lah. Oleh itu, ketiga-tiga ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, kita beralih kepada gambar yang kedua. Dalam gambar yang kedua ini ada 3 maklumat iaitu memasang rak akuarium, maklumat yang kedua memberi makanan dan mengganti air dan maklumat yang ketiga membiak. Oleh itu, kita mahu membina ayat untuk menjelaskan maklumat tersebut. Jadi kita lihat ayat yang pertama iaitu Abang Amira ... yang telah dibeli oleh ayahnya untuk meletakkan akuarium tersebut di situ. Jadi, murid-murid perlu lengkapkan ayat yang pertama dengan maklumat yang pertama. Seterusnya, maklumat yang kedua, memberi makanan dan mengganti air. Terlihat contoh ayatnya. Pada setiap hari, Amira ... kepada ikan pelaganya dan ... yang kotor di dalam akuarium itu supaya bersih selalu kerana sifat kasih sayangnya itu ibarat menatang minyak yang penuh. Jadi, untuk ayat yang kedua ini, murid perlu lengkapkan ayat tersebut dengan menggunakan maklumat yang telah Cikgu Afan berikan itu. Mudah kan murid-murid? Seterusnya maklumat yang ketiga, membiak. Contoh ayatnya, ikan pelaga milik Amira ... dengan cepatnya. Jadi murid lengkapkan ayat yang ketiga ini dengan menggunakan maklumat tersebut. Oleh itu, murid-murid perlu menjadikan ketiga-tiga ayat ini dalam bentuk perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, kita beralih kepada gambar yang ketiga pula. Oleh itu, dalam gambar yang ketiga ini ada 3 maklumat iaitu maklumat pertama ikan pelaga belaan, maklumat kedua pelbagai media sosial dan maklumat yang ketiga mengambil gambar dan memuat naik. Oleh itu, kita lihat contoh ayat yang pertama bagi menjelaskan maklumat yang pertama iaitu bilangan ... semakin banyak. Jadi, murid lengkapkan ayat tersebut dengan menggunakan maklumat yang telah Cikgu Afan berikan di situ. Seterusnya, maklumat yang kedua, pelbagai media sosial. Contoh ayat, dia seorang yang akal kancil kerana menggunakan ... seperti Facebook dan Telegram untuk mempromosikan dan memasarkan ikan pelaganya di situ. Jadi, murid perlu lengkapkan ayat yang kedua ini dengan menggunakan maklumat yang kedua yang telah Cikgu Afan berikan di situ. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam ayat yang kedua di sini adanya penggunaan bahasa yang indah iaitu peribahasa. Cikgu Afan telah menggunakan simpulan bahasa akal kancil iaitu bijak maksudnya. Seterusnya, maklumat yang ketiga, mengambil gambar dan memuat naik. Oleh itu, kita lihat contoh ayatnya. Dia ... ikan-ikan pelaganya yang cantik itu dan
nya dalam media sosial. Jadi, murid lengkapkan sahaja ayat yang ketiga ini dengan menggunakan maklumat yang telah Cikgu Afan nyatakan di sini. Mudahkan murid-murid? Oleh itu, murid-murid perlu menjadikan ketiga-tiga ayat ini dalam bentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, kita beralih kepada gambar yang keempat pula. Oleh itu, dalam gambar yang keempat ini ada maklumat yang telah Cikgu Afan nyatakan di sini, iaitu maklumat pertamanya, koleksi ikan pelaga. Maklumat kedua, menghubungi dan membeli. Dan maklumat yang ketiga, iaitu menjual. Oleh itu, kita lihat contoh ayat pertama untuk menjelaskan maklumat yang pertama, iaitu keluarga Amira tidak menyangka bahawa Amira sudah memiliki yang sangat cantik dan unik. Oleh itu, murid lengkapkan sahaja ayat yang pertama ini dengan menggunakan maklumat yang pertama tersebut. Seterusnya, maklumat yang kedua, menghubungi dan membeli. Contoh ayat, ramai peminat ikan pelaga Amira untuk ikan pelaganya kerana jatuh hati terhadap kecantikan dan keunikan ikannya. Jadi, murid lengkapkan sahaja ayat yang kedua ini dengan menggunakan maklumat yang telah Cikgu Afan nyatakan di situ. Dan untuk pengetahuan murid-murid dalam ayat yang kedua ini, Cikgu ada menggunakan bahasa yang indah, iaitu peribahasa, iaitu simpulan bahasa jatuh hati. Maksudnya iaitu tertarik ataupun tertawan. Seterusnya, kita lihat maklumat yang ketiga, menjual. Contoh ayatnya, Amira ikan-ikan pelaga tersebut dengan harga yang berpatutan. Oleh itu, murid lengkapkan sahaja ayat yang ketiga ini dengan menggunakan maklumat yang ketiga tersebut. Mudah kan murid-murid? Oleh itu, murid-murid perlu jadikan ketiga-tiga ayat ini dalam bentuk perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, kita beralih kepada gambar yang kelima pula, iaitu gambar yang terakhir. Bagi gambar yang kelima ini ada maklumatnya, iaitu maklumat pertama, rezeki, kedua, bersyukur, dan yang ketiga, usahawan ikan pelaga. Oleh itu, kita lihat contoh ayat untuk menjelaskan maklumat yang pertama di situ, iaitu sejak itu, barulah Amira sedar bahawa hobinya itu mendatangkan ... Jadi, murid lengkapkan sahaja ayat yang pertama dengan menggunakan maklumat yang pertama di situ. Seterusnya, maklumat yang kedua, bersyukur. Contoh ayatnya, dia amat ... kerana jualan ikan pelaganya mendapat sambutan yang menggalakkan daripada para pelanggan. Oleh itu, murid lengkapkan sahaja ayat yang kedua di situ dengan menggunakan maklumat yang kedua yang telah Cikgu Afan nyatakan di situ. Seterusnya, maklumat yang ketiga, usahawan ikan pelaga. Oleh itu, kita lihat contoh ayatnya. Dia bulat hati dan berharap agar dapat menjadi ... pada suatu hari nanti. Oleh itu, murid lengkapkan sahaja ayat yang ketiga dengan menggunakan maklumat yang telah Cikgu Afan nyatakan di situ. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam ayat yang ketiga tersebut, adanya penggunaan peribahasa iaitu simpulan bahasa bulat hati. Oleh itu, bulat hati ini bermaksud bertekad. Untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ayat ini akan dijadikan dalam bentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Kini tiba masanya, mari kita menulis sebuah cerita yang telah diubah suai daripada kisah bakal usahawan Arnab kepada bakal usahawan ikan pelaga dalam bentuk penulisan untuk mempersembahkannya secara kreatif. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan ayat-ayatnya.
Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu menulis sebuah cerita yang telah diubah suai daripada kisah bakal usahawan Arnab kepada bakal usahawan ikan pelaga dalam bentuk penulisan untuk mempersembahkannya secara kreatif. Oleh itu, di sini Cikgu Afan telah sediakan panduan untuk murid-murid menulis cerita iaitu yang bertajuk Bakal Usahawan Ikan Pelaga. Oleh itu, murid rujuklah semula slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan ayat-ayatnya untuk dituliskan dalam tempat yang telah cikgu sediakan dalam panduan ini. Tuliskannya dalam buku penulisan. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.